Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ni sekali lagi kami bersama dengan sahabat-sahabat untuk kita membicarakan tentang isu-isu semasa. Beberapa soalan telah pun disediakan oleh sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Dan tuan-tuan di rumah juga boleh juga mengajukan soalan-soalan yang akan dibaca oleh teman-teman saya yang hadir pada hari ini untuk kita sama-sama membuat pencerahan terhadap isu-isu semasa, insya-Allah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, soalan pertama. Dengar khabar permohonan Datuk untuk sertai UMNO ditolak oleh Majlis Tertinggi UMNO. Boleh Datuk ulas sedikit? Belum tolak habis. Okey, pertamanya saya ucap terima kasih lah. Saya ucap terima kasih kepada Timbalan Presiden UMNO yang telah pun buat kali pertama. Sebenarnya sebelum ni saya telah mengutuskan 3 surat melalui peguam saya untuk memohon menjadi ahli UMNO balik dan meminta supaya jawatan saya dipulangkan. Kemudian satu rombongan daripada Laskar Cyber juga telah memohon untuk berjumpa dengan Presiden. Cuma kali yang kelima apabila saya diminta untuk menulis surat secara peribadi kepada Presiden, alhamdulillah hari semalam dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Timbalan Presiden UMNO yang juga merupakan pengerusi jawatan kuasa pengurusan Tok Mak Hassan telah pun mengemukakan permohonan saya secara rasmi untuk kembali kepada UMNO. Cuma malangnya hari semalam permohonan saya telah ditentang hebat oleh segelintir MT UMNO yang diketuai oleh Datuk Seri Johari Ghani. Beliau menentang dengan alasan bahawa saya telah menentang Presiden UMNO. Saya nak beritahu hari ini pada Datuk Johari Ghani bahawa saya menentang kerjasama Presiden UMNO untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Itu yang menyebabkan saya menentang beliau. Dan saya rasa ramai pun dah sedar bahawa kesan daripada kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir bukan setakat kesan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, kesan dengan kerjasama dengan boneka Tun Mahathir pun kita dah nampak kerosakannya hari ini. Itu sebab saya minta supaya dipertimbangkan semula kemasukan saya ke dalam UMNO. Tapi malangnya ianya ditentang dengan hebat oleh Datuk Johari Ghani ni. Dan ada sahabat-sahabat dalam MT yang telah mempertikaikan kenapa beliau menentang kemasukan saya semula dengan memberikan beberapa fakta lah, antaranya orang macam Jamawi Jaafar dia pernah meninggalkan UMNO sehingga UMNO dah menang Sabah, tapi disebabkan Jamawi lompat parti tinggalkan UMNO, kerajaan UMNO tu tumbang. Tapi boleh pula diterima Jamawi, kemudian boleh pula Jamawi bertanding dalam pilihan raya baru-baru ni di Sabah, walaupun kalah. Begitu juga Datuk Seri Saleh Syed Kerouac. Dia pun pernah meninggalkan UMNO kerana kecewa ketika itu dia jawatan Pengerusi Perhubungan. Baru sebulan memegang dah dipecat, ditukar dengan Haji G. Yang akhirnya terbukti Haji G lompat parti. Jadi itu pun jadi keputusan yang mungkin tak berapa smart lah. Dan bila dibangkitkan benda ni, turut ada satu perkara yang berlaku di wilayah Persekutuan, yang mana Datuk Johari sendiri pun merupakan pengerusi Perhubungan UMNO Negeri. Baru-baru ni Perhubungan UMNO Negeri telah meluluskan ataupun bersetuju untuk menerima semula Ketua UMNO Bahagian Ceras, Datuk Syed Ali Al-Habsyi. Dia telah, ketika kita kalah itu hari, dia telah meninggalkan UMNO dan menyertai amanah. Jadi ada sahabat-sahabat dalam MT mempertikaikan
kenapa boleh diterima Said Ali, wilayah boleh menerima, tapi saya ni tak boleh diterima. Jadi jawapan daripada Datuk Jo ni, dia kata saya ni tak merayu macam Said Ali, kan. Dan yang kedua ni sebab saya lawan presiden. Lawan presiden saya dah sebut tadi. Saya menentang kerjasama UMNO dengan Tun Dr. Mahathir, yang kita pun tahu bahawa ianya akan membawa kemudaratan daripada kebaikan. Jadi itulah hari semalam boleh dikatakan sebenarnya Tok Mat membacakan keputusan Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Jawatan Kuasa Disiplin Parti telah mencadangkan supaya pemecatan saya dibatalkan. Ini cadangan Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Mungkin Datuk Jo tak sedar bahawa dulu bila saya buat laporan ke atas Hishamuddin, bila siasatan yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Disiplin Parti dihentikan 3 kali, akhirnya telah menyebabkan pengurusi Jawatan Kuasa Disiplin Tan Sri Apandi meletakkan jawatan, dan akhirnya diambil alih oleh Datuk Tan Sri Setiawangsa ni Zul Hasnan Rafiq, Tan Sri Zul Hasnan Rafiq. So Tan Sri Zul Hasnan Rafiq telah mencadangkan supaya saya punya pemecatan dibatalkan oleh MT, sebab ketika nak memecat saya tu, ada yang bukan MT, contohnya macam Syahidan Kasim, dia ketua perhubungan tapi dia bukan MT, dia pun angkat tangan. Ada beberapa orang lagi. Jadi atas dasar tu Jawatan Kuasa Disiplin mencadangkan supaya pemecatan saya dibatalkan. Maknanya saya bolehlah masuk balik. Tapi Datuk Jo kata kalau gitu tak apa, kita batalkan pemecatan ni, kemudian kita pecat dia balik. Tak apalah, saya reda je lah. Nak buat macam mana? Kalau pengaruh Jo Ghani ni lebih kuat, dan boleh mempengaruhi lebih ramai MT, dia duit pun banyak, walaupun pada hakikat dan realitinya saya menang jawatan MT UMNO, nombor 9. Dia bertanding naik presiden, kalah, kan. Tapi hari ini dia duduk dalam, suara dia kuat sikit lah. Jadi kita reda lah. Bagi penyokong-penyokong saya nak beritahu esok masih ada. Esok masih ada. Biarlah orang buat macam ni kat kita, kan. Jangan bimbang. Selagi Datuk Najib masih ada lagi dalam UMNO tu, kita teruskan bersama UMNO, kita kekal setia bersama UMNO, walaupun apa juga berlaku hari ini, ramai orang tak puas hati dan sebagainya. Ingat, Datuk Najib masih ada, maka peluang untuk kita buat perubahan, peluang untuk kita kukuhkan parti ni masih ada. Jangan lagi. Jangan lagi. Itu je. Datuk, kenapa Datuk Johari marah sangat dengan Datuk? Pertama, Datuk Jo ni kita kena tahu, dia ni memang proksi kepada Syed Mokhtar. Syed Mokhtar ni antara orang yang menaja Muhyiddin Yassin. Kalau kita tengok Afandi Zahari, pegawai dia pun memang campaign manager Muhyiddin Yassin. Dan dia pun itu hari hampir-hampir lepas dia kalah naik presiden tu, hampir-hampir nak masuk Parti Bunga. Lebih kuranglah sama spesies dengan H2O ni. Jadi orang macam ni semua kita tunggu pemilihan parti lah. Kita nak beritahu dia satu je lah, kan. Bila dia buat macam ni, setidak-tidaknya saya boleh letak orang untuk bertanding kat Titiwangsa tu. Kita pastikan dia tak akan menang mudah, dan kalau boleh biarlah dia tak masuk parlimen sampai bila-bila. Yang kedua, jangan ingat saya tak ada dalam UMNO, kan. Dia boleh menang naik presiden balik semula, kan. Kita akan pastikan orang macam ni yang duduk dalam UMNO tapi hati dia berkiblatkan orang yang bukan dalam UMNO, kita akan tolak dalam pemilihan yang akan datang. Itu je.
Datuk, soalan yang ketiga. Ya. Kenapa UMNO sering berbolah balik bekerjasama dengan Pakatan Nasional? Maksud Saya rasa UMNO bukan berbolak-balik. Kita kena faham apabila UMNO kalah pilihan raya yang lepas, bila UMNO kalah pilihan raya yang lepas, ada setengah-setengah ahli parlimen yang telah pun dipilih oleh kepimpinan Datuk Seri Najib ni, 16 orang telah melarikan diri, telah melari pergi ke Bersatu, dan antara yang lari ke Bersatu ni, sebahagian besarnya dibawa oleh Hishamuddin Tun Hussein. Ini kita kena faham. Sebahagian besar daripada mereka yang lari ke Bersatu ni termasuklah ahli parlimen Bukit Gantang, ahli parlimen Tasik Gelugu, ahli parlimen di sebelah Sabah sana. Mereka ini telah ditarik oleh Hishamuddin untuk pergi menyertai Bersatu. Jadi semenjak kalah lagi, memang kiblat Hishamuddin ni memang ke arah Bersatu, cuma dia tarik handbrake selepas kita menang pilihan raya kecil di Cameron Highland. Barulah dia tarik handbrake dia. Tapi dia dah ke arah sana. Dia dah ke arah sana. Jadi begitu juga apa yang berlaku malam tadi. Saya rasa dari segi strategi dia ada sikit silap. Kalau saya sepatutnya kita buat mesyuarat MT dulu. Jadi mesyuarat MT sekarang ni ahli akaumbi UMNO ni dah tak boleh tahan dengan penganiayaan yang dilakukan ke atas UMNO. Bagaimana UMNO diperlekeh, diperkotak-katikkan, dibuli oleh Muhyiddin, ditikam belakang dan macam-macam yang dibuat oleh Muhyiddin ni, ramai yang tak puas hati. Tapi masalahnya bila dibuat mesyuarat MP UMNO dulu, sebelum mesyuarat MT UMNO, yang ini ada sedikit problem. Kerana saya nak beritahu daripada 43 MT UMNO ni, 43 MP UMNO campur 2 daripada MCA, 1 daripada MIC, sebahagian daripada mereka ini telah pun boleh dikatakan mereka ni makan gaji dengan Hishamuddin lah, senang cerita lah. Dibayar setiap bulan. Hishamuddin ni memang tiap-tiap bulan bayar gaji MP ni. Ada setengah ketua bahagian pun mendapat pendapatan bulanan. Ada setengah ketua pemuda pun sama juga mendapat pendapatan bulanan. Ada setengah ketua puteri, ketua wanita pun mendapat pendapatan bulanan daripada Hishamuddin. Jadi memang sebahagian besar tu kiblat dia Hishamuddin. So mereka ni apa pun terjadi, mereka tidak akan bawa aspirasi parti. Dia akan bawa aspirasi Hishamuddin Tun Hussein. Itu kena faham. Jadi bagi saya lah, kalau nak ikutkan, teruslah buat mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Itu yang sepatutnya berlaku, iaitu badan yang paling tinggi dalam UMNO. Jadi apa yang diputuskan oleh badan ini wajib diikut oleh MP UMNO. Tapi bila mesyuarat dimulakan dengan mesyuarat MP UMNO yang sebahagian besarnya berkiblatkan kepada Hishamuddin Tun Hussein, dan Hishamuddin Tun Hussein pula kita pun tahu kiblat dia bukan Presiden UMNO. Dia punya kesetiaan dia bukan kepada Presiden UMNO, walak dia bukan kepada Presiden UMNO, walak dia kepada Hishamuddin ni, sekarang ni walak dia kepada Muhyiddin. Dulu walak dia kepada Mahathir. Sekarang masih ada hubungan dengan Mahathir, tetapi disebabkan Mahathir pun dah mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tetapi sekiranya kedudukan Muhyiddin ni tak selamat, ada kemungkinan besar nak letak Azmin pun dah susah, kerana dengan isu video semburit dia, maka ada kemungkinan besar Hishamuddin bila masa boleh diangkat menjadi Perdana Menteri, mewakili geng-geng Bersatu dan mereka yang pro kepada Mahathir ni. Jadi itu sebabnya apa pun UMNO nak buat hari ni, UMNO dah tak bebas macam dulu. Presiden UMNO betul dia boleh buat tindakan, katalah dia boleh bagi kata dua kepada Bersatu
supaya mereka ni beri lebih peluang kepada kita untuk terlibat dalam pentadbiran negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Tetapi disebabkan ada pengkhianat dalam parti kita ni, yang kiblat dia ialah Hishamuddin Tun Hussein, kita walaupun ada ahli parlimen 43 orang, hakikat dia kita tak dapat menguasai walaupun separuh. Ini realiti yang berlaku hari ini. Itu sebabnya setengah-setengah orang beranggapan bahawa kita ni bolak-balik kan. Sebenarnya bukan bolak-balik. Tetapi kena ingat satu. Walaupun Muhyiddin sudah pun mendapat sokongan daripada geng Atuk ni, ada lagi lebih kurang 6 orang yang sudah bersama dengan dia. Dia juga sudah berpakat dengan Syafiq Abdal, dapat lagi 9. So dia ada ekstra 15 orang. Kelebihan 15 orang ini belum tentu boleh menampung kehilangan MT UMNO yang panas hati dengan Muhyiddin ketika proses pengundian bajet berlaku bulan November ni. Jadi macam saya cakap lah, pada pandangan saya, Muhyiddin akan mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri pertama yang gagal untuk membentangkan belanjawan. Ini apa yang saya rasa bakal berlaku. Tetapi tidak sekali-sekali untuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri. Itu takkan berlaku. Saya nak kena ingat, yang peringkat awal mereka nak bekerjasama dengan Anwar itu hanya semata-mata strategi supaya boleh dihadapkan kepada tuanku perkara berhubung kehilangan majoriti Muhyiddin Yassin di parlimen, tetapi tidak sampai ke tahap nak bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Itu dia. Okey, ada soalan lain? Okey Tok, ramai lah orang-orang muda kita dia tak pasti lagi sama apa hubungan Muhyiddin dengan Tun Mahathir ni. Masih lagi ada hubungan apa-apa, hubungan politik ke apa? Muhyiddin ni kita kena faham. Orang dah tak boleh terima Mahathir. Okey? Bila orang dah tak boleh terima Mahathir, kan? Mereka kena cari jalan macam mana boleh memecah belahkan undi Melayu yang diperolehi oleh UMNO dan PAS. So satu-satunya cara untuk memecah belahkan undi Melayu dengan PAS ialah dengan menghantar Muhyiddin untuk memasuki pasukan kita, membentuk apa yang dipanggil sebagai Kerajaan Perikatan Nasional. Memang peringkat awal kita melihat bahawa pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional itu telah berjaya untuk menolak tepi DAP. Tetapi pada hakikat dan realiti dia, sekiranya Muhyiddin berjaya terus kontrol UMNO, maka nescaya dalam pemilihan atau pemilihan raya umum yang ke-15, daripada 122 kursi yang dulu UMNO bertanding, maka Muhyiddin akan dapat rampas sekurang-kurangnya 40 kursi daripada 122. Kalau 30 dah bagi kat PAS, 40 ke PPBM, maknanya yang tinggal pada UMNO ni tinggal 52 kursi. Zaman UMNO, keputusan paling parah dalam sejarah pun, UMNO masih lagi menang 54 kursi dalam pilihan raya umum yang ke-14. Itu dalam keadaan kena fitnah oleh Muhyiddin, oleh Mahathir, oleh Lim Kit Siang, oleh Tony Puaka, kan? Oleh Rafizi Ramli, oleh Anwar Ibrahim, kan? Bila puak-puak ni fitnah macam mana buruk pun pada UMNO masih boleh dapat 54 kursi. Tetapi sekiranya kita teruskan kerjasama dengan PPBM ni, maksimum UMNO boleh bertanding hanya 52 kursi. Kalau bertanding 52 kursi boleh menang tak? Lebih daripada 54 kursi. Sudah pasti tidak. Maknanya, kalau ketika PPBM ni hanya memenangi 13 kursi, daripada 13 kursi ni, hanya 6 orang saja yang menyokong Muhyiddin hari ni. Daripada 13 orang, hanya 6 orang saja yang menyokong Muhyiddin hari ni. Dia berjaya mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri.
Cuba bayangkan kalau pilihan raya akan datang, katalah UMNO, PAS, PPBM menang semua kursi. Walaupun kita menang 52 kursi, lebih daripada mereka 40 kursi, tapi kalau dia nak jawatan Perdana Menteri, kita terpaksa bagi. Kita dah kena dera, kita dah kena nyaya, kita dah kena buli. Kalau ketika pilihan raya yang akan datang ni, lepas pilihan raya baru kita kata kita tak nak bagi dia jadi Perdana Menteri, apa akan berlaku? Dia akan bawa 40 orang ni pergi ke PPBM, pergi ke Pakatan Harapan, campur kursi yang dimenangi oleh DAP, oleh Anwar, oleh Mahathir mungkin menang sikit. Katalah mereka menang 100 kursi, campur 40 ni, mereka ada 140 kursi. Kan? Dan kalau hari ini kita tak tegas, mereka yang terang-terang mengkhianat kita, terang-terang tidak meletakkan walak kepada institusi UMNO itu sendiri, tapi lebih meletak walak kepada PPBM, diberi peluang jadi calon pilihan raya dalam pilihan raya akan datang. Bila Muhyiddin panggil dia orang macam Hishamuddin ni, dia kata bawa mari orang kau 8 orang, maka mereka akan ada 148 kursi. 148 kursi tuan-tuan, dia boleh hapuskan hak istimewa orang Melayu, dia boleh hapuskan raja-raja Melayu, dia boleh tukar macam-macam. Dia boleh gubal perlembagaan Malaysia balik. Okey, berkenaan dengan gaji-gaji Melayu tadi tu. Ya. Baru-baru ni Rais Yatil sebagai yang ketua Dewan, Ya. dia membangkitkan isu penolakan proklamasi darurat. Ya, perkara 40 dalam perlembagaan. Mandatory. Kenapa dia? Tak. Okey. Memang betul ada fasa yang mengatakan di bawah perkara 40 tu ada mengatakan bahawa seorang yang di-Pertuan Agong perlu mendengar nasihat Perdana Menteri. Jadi kerja pertama yang patut dilakukan oleh Rais Yatim ialah baca tu nasihat Perdana Menteri. Persoalan hari ini, Muhyiddin ni Perdana Menteri ke? Perdana Menteri ni dia kena baca pula fasal berkaitan dengan Perdana Menteri. Apa maksud Perdana Menteri? Perdana Menteri ialah ketua pentadbir yang mendapat sokongan majoriti di Parlimen. Jadi hari ini dah terang lagi bersuluh. Dah terang lagi bersuluh. Kan? Ini contohnya lah kan. Surat ni, orang duk bising pasal surat ni. Kena faham kenapa surat ni keluar. Surat ni sepatutnya beritahu kepada Muhyiddin bahawa bersiap sedia kosongkan pejabat. Faham tak? Engkau dah tak ada majoriti. Senang je nak kira majoriti. Bila sign SD tu, hanya 114 orang yang sign SD untuk mengangkat Muhyiddin. Kalau tak ada surat tu pun, kalau baca kenyataan media Datuk Najib, kenyataan media Tengku Razali, kenyataan media Kunan, kenyataan media Datuk Seri Nazri Aziz, kan? Betul tak betul surat ni belakang cerita. 4 orang ni pun sudah membuktikan bahawa jumlah sokongan kepada Muhyiddin paling tinggi 110. Maknanya dia bukan lagi Perdana Menteri. Jadi di mana datangnya kewajipan ketua negara nak setuju dengan cadangan seorang yang dah hilang jawatan Perdana Menteri, diberi peluang sambung nyawa menjadi Perdana Menteri interim dengan pengisytiharan darurat. Bagaimana istana nak setuju memberi peluang kepada Muhyiddin yang bakal gagal meluluskan belanjawan dia, diberi peluang menggunakan duit rakyat, menggunakan Emergency Act ataupun darurat. Kenapa dia nak buat darurat? Dia nak buat darurat bukan pasal COVID. Dia nak buat darurat kerana dengan mewujudkan darurat itu, pertama,
kedudukan dia sebagai ketua negara tidak boleh diganggu gugat sebagai Perdana Menteri interim. Kedua, supaya dia boleh menggunakan dana negara. Dia boleh gunakan duit rakyat dengan kaedah darurat ni, dia boleh gunakan sebagai wang kecemasan. Dia boleh bayar gaji pekerja menggunakan wang kecemasan. Itu tujuan dia nak buat darurat. Saya nampak sekarang ni, yang bahayanya sekarang ni, sudah ada pihak-pihak tertentu yang cuba buat apa yang berlaku di Bangkok berlaku dalam negara ni. Ini sangat bahaya. Contohnya kita tengok apa yang dilakukan oleh Ronnie Liu. Itu sebabnya pihak PDRM patut ambil tindakan. Orang macam Rais Yatim ni pun sepatutnya diberi teguran. Ini orang kanan kepada Muhyiddin. Betul tak? Jangan time selama hari ni, bila tuanku memberikan apa saja kelulusan kepada apa yang dia minta, semua dia kata tuanku baik. Kan? Bila tuanku tengok benda ni boleh menjejaskan ekonomi rakyat. COVID-19 punya yang dia nak cuba buat isytihar tu nama je darurat kesihatan, kan? Tetapi hakikatnya yang darurat ialah Muhyiddin. Tetapi nak jadikan Muhyiddin ni kekal sebagai Perdana Menteri, rakyat kena tanggung kesan daripada darurat itu sendiri. Itu sebabnya saya nasihat pada orang politik. Saya nak nasihat ni bukan pada pemimpin pembangkang, pemimpin DAP saja, termasuklah orang UMNO. Kena faham bahawa Malaysia ni mengamalkan raja berperlembagaan. Jadi hormat raja ni bukan hanya hormat sebagai ketua negara, bukan hanya menghormati beliau sebagai orang yang menjaga agama, menjaga hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Kena hormat raja ni sepanjang masa. Tapi kita tengok setengah-setengah menteri kabinet sendiri pun, kabinet Muhyiddin ni, rata-rata mereka ni mempunyai track record yang buruk dalam menghormati raja-raja Melayu. Contohnya macam Anwar Musa hari ni, adalah orang yang bersekongkol dengan Mahathir ketika berlaku krisis perlembagaan dulu. Itu kita jangan lupa. Apa yang Anwar Musa buat ketika pada awal tahun 90-an. Dan kita jangan lupa juga, orang yang sama ni tak pernah ada rasa hormat kepada raja-raja Melayu. Sekarang ni pula dia pula nak nasihat kita supaya dengar dengar pula raja-raja Melayu punya pandangan. Kan? Masa dia nak lawan tuanku Sultan Abdullah dulu sebagai presiden FAM, dia tak fikir. Betul tak? Kan? Dan jangan lupa juga antara menteri kabinet, KJ umpamanya, bila dia bertanding jawatan timbalan presiden FAM, dia langsung tak pernah fikir bahawa baginda Sultan Pahang arwah baik. Begitu juga dengan tuanku sekarang. Berapa puluh juta yang mereka sudah belanjakan untuk membangunkan bola sepak negara. Mereka tak fikir. Sehingga akhirnya tuanku yang Tuan Agong sendiri sekarang ni terpaksa tarik diri untuk memberi laluan kepada KJ yang gairah sangat nak menjadi timbalan presiden FAM. Anwar Musa nasib baik, akhirnya dia tarik diri sebab nasihat daripada Perdana Menteri ketika itu Pak Lah. Ini semua sejarah-sejarah. Dan bila rakyat, walaupun lawan istana di medan ataupun arena sukan, itu pun sedikit sebanyak memberikan apa yang dipanggil sebagai menjadi role model sebagai orang yang tidak menghormati institusi diraja. Bibit-bibit derhaka tu dah ada. Jadi benda macam ni sepatutnya dielakkan oleh siapa juga, tak kira lah menteri kabinet ke, bukan menteri ke, kan? Jangan ada sedikit kelebihan dah rasa diri dia macam raja. Jadi kena bezakan. Pentadbir negara buat kerja pentadbir negara, kan? Jangan ambil urusan istana. Istana pun saya rasa mereka pun tak nak ambil urusan
kerja orang politik ni. Okey Tok, berbalik pada kemelut politik UMNO sendiri berkaitan dengan disiplin lah. Ya. Baru-baru ni kita ada dengar suara-suara sumbang lah mengatakan sepatutnya DSN Datuk Seri Najib sepatutnya dipecat lah kerana apa memberi pendapat yang salah. Kenapa tak pecat macam Datuk sendirilah kena pecat? Kalau Datuk Najib dipecat daripada UMNO, itu adalah merupakan rahmat. Rahmat. Kerana itulah yang saya tunggu. Kan? Saya tunggu Datuk Najib dipecat. Barulah kita boleh buat satu barisan yang bersih. Satu barisan yang tak macam sekarang ni. Asyik berlaga antara satu sama lain. Tak pernah mengukur baju di badan. Hari ni kita tengok Datuk Najib ni, kan? Orang yang rakyat biasa boleh nampak Datuk Najib ni permata. Rakyat biasa tahu apa yang beliau dah buat sepanjang tempoh 9 tahun jadi Perdana Menteri. Dia ubah negara daripada defisit setiap tahun. Tahun 2009 defisit negara ni, maknanya hutang kita ni, kita punya perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Ini defisit 6.7%. Najib ambil alih. Sepatutnya tahun 2018 2.8%. Tahun 2017 3%. Bila bagi kat Nobita jadi Menteri Kewangan, naik balik 3% lebih. Hancur. Sekarang dah 4% lebih. Kadar hutang negara yang dikurangkan daripada masa ke semasa. Bagi dekat Pakatan Harapan, lingkup meningkat hampir double. Kita punya Bursa Saham Kuala Lumpur, saya ulang banyak kali ni, Bursa Saham Kuala Lumpur antara terbaik zaman Najib. Reserve Bank negara, kita tinggalkan lebih kurang 435 bilion, paling tinggi zaman Datuk Najib. Semua benda-benda dari segi foreign direct investment dan macam-macam, semua terbaik zaman Datuk Seri Najib. Jadi benda macam ni rakyat biasa boleh nilai sama ada Datuk Najib ni kaca atau pemata. Tapi malangnya, minta maaf cakap lah orang macam Johari ni kan. Apa sahaja dia benci sangat dengan Datuk Najib, Johari Gani ni. Padahal kau daripada toke Pepsi je kan. Diangkat jadi wakil rakyat, daripada wakil rakyat dilantik jadi pengurusi UDA, tak puas hati, balon kunan kan, dibagi peluang jadi Menteri Kewangan kedua, memang naik cepat. Baru 8 bulan jadi Menteri Kewangan kedua, bos lantik dia pula jadi Menteri Kewangan. Lepas tu tikam belakang. Bukan setakat tikam belakang, ketika dia jadi Menteri Kewangan kedua pun semua data-data di Kementerian Kewangan disalurkan kepada Tun Dr. Mahathir. Inilah manusia-manusia lahanat yang patut kita betulkan. Ini kena faham. Jadi cakap pun tak gunalah kan. Tapi orang macam ni masih lagi berada dalam parti. Macam mana cara kita nak bersihkan mereka ni? Itu sebab kita kena ramaikan ahli UMNO. Kena pastikan anak-anak kita semua menjadi perwakilan UMNO. Bukan dengan meninggalkan UMNO. Tak puas hati je dengan UMNO, tinggal. Jadi bila kita tinggalkan UMNO, maka parti keramat yang memerdekakan negara ni akhirnya akan dipenuhi oleh manusia macam Johari Gani. Kan? Ni kena ingat. Kan? Kalau nak selamatkan UMNO, hari ni kita kena ramaikan pengundi-pengundi Melayu. Hari ni kita kena ramaikan seberapa ramai anak-anak kita kena masuk jadi ahli UMNO, supaya mereka boleh mengundi di peringkat cawangan, dan perwakilan cawangan pergi ke perwakilan bahagian. Perwakilan bahagian akan menentukan siapa yang bakal memimpin UMNO di masa akan datang. Kalau ada orang nak pecat Datuk Najib ni, silakan. Saya nak beritahu hari ni kekuatan Datuk Najib dengan kekuatan UMNO, kekuatan Datuk Najib jauh lebih besar. Kita menang 6-7 pilihan raya ni, sebahagian besarnya betul memang daripada gerak kerja jentera. Tetapi yang mula menentang kerajaan Pakatan Harapan,
konsisten daripada awal sampai sekarang, kan? Tak ada orang lain. Datuk Najib. Kena ingat. Kerana aura dia lah hari ini, UMNO kembali mendapat tempat di hati rakyat. Kalau nak buang Datuk Najib, silakan. Itu satu rahmat. Kita boleh buat satu line up baru. Tak ada masalah. Betul. Kita tak perlu ambil orang macam Johari Gani dalam parti baru. Buang. Kalau beranilah. Tapi pemimpin UMNO pun bukan semua bahalul macam Johari Gani ni. Kan? Bukan semua otak fikir duit macam Johari Gani. Masih ramai dalam UMNO tu masih fikir pasal perjuangan. Itu sebabnya kita kena bertahan. Kan? Tak apalah dia tolak kita, tak kisah. Lepas ni kita tulis surat baru, kita merayu balik. Kan? Mana tahulah besok lusa makin ramai lagi hati orang UMNO ni, dilembutkan hati dia. Pemimpin-pemimpin UMNO ni boleh terima saya balik. Alhamdulillah. Tak terima pun nak buat macam mana? Takkan saya nak lawan dia orang. Takkan saya nak lawan UMNO pilihan raya akan datang. Kalau lawan Johari Gani, lain cerita. Kan? Kalau lawan Nikaji kat Paguh, insya-Allah. Kan? Kurang tapak tangan, nyiru ku tadahkan. Pilihlah. Okey, berkaitan dengan ini soalan terakhir. Berkaitan dengan syarat MT malam tadi lah, malam kemarin. Mengenai keputusan. Kau ni cakap macam aku masuk mesyuarat pula. Tak. Ini kita minta pandangan Datuk lah. Datuk lebih berpengalaman dalam tu. Apa akan jadi sekiranya kalau malam tadi keputusannya MT UMNO tarik diri daripada Pakatan Nasional? Apakah tindakan kemudian seterusnya? Rasa-rasa Datuk. Mana? Kalau malam tadi keputusan MT, Kita kena faham. Okey. Kita kali pertama berada dalam senario gawat macam ni. Dan tak pernah dalam sejarah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, menolak permintaan atau cadangan daripada Perdana Menteri. Tak pernah. Itulah kali pertama kemarin, kan? Kita nampak surat istana. Kita nampak surat istana yang apa? Yang jelas menolak permintaan seorang Perdana Menteri, tapi ialah bahasa istana, dia tolak dengan berlapik. Walaupun dia menolak cadangan daripada Tan Sri Muhyiddin, kalau kita tengok ayat istana ni, dia susun baik. Macam contohnya lah kan, bila tuanku nasihatkan supaya Tun Dr. Mahathir, kan, jangan letak jawatan. Mula-mula dia nasihat janganlah. Tapi dia nak juga berhenti. Berhentilah. Betul tak? Tapi bila dia berhenti, kena tengok titah diraja ni. Kan? Bila tuanku bagi titah diraja sebelum pembukaan sesi parlimen tu, dia kata dia dah nasihatkan apa ni? Ni sound mengganggu sikit. Dia dah nasihatkan apa ni? Dan nasihatkan Tun Mahathir, jangan letak jawatan. Itu dia bagi signal, dah nasihat tapi kau nak letak jawatan juga. Kan? Janganlah pula berebut nak jadi Perdana Menteri balik. Itu nasihat. Sama juga, inikah kali pertama tuanku menolak permintaan seorang Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri ni tahu aib, dia kena faham macam mana nasihat seorang ketua kerajaan, Perdana Menteri, datang bawa menteri-menteri kabinet, datang bawa Panglima Angkatan Tentera, bawa IGP, datang bawa Nur Hisham, Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah KKMF, Kesihatan, kan, pun ditolak. Kalau tak faham bahasa lagi, suruh
berunduk cara baik kan. Tak tahulah. Tapi mestilah tuanku tulis kan, dia punya istana punya bahasa, kerajaan telah menangani COVID dengan baik, maka tidak perlu nak beritahu selama hari ni kita tangani COVID dengan baik. Kita ni Malaysia, negara yang suhu dia tinggi. COVID ni 26 darjah Celsius dan ke atas, COVID ni mati. Faham tak? So, apa yang kita dah buat ni memadai. Kan? Memadai. Apa yang kita dah buat ni sudah memadai. Kan? Tapi masalahnya orang baca dia punya kenyataan seolah-olah macam tuanku kata, hentikanlah politiking. Maksud tuanku hentikan politiking ni bukan bermakna jangan menyokong mana-mana pemimpin ataupun jangan jatuhkan kerajaan yang sedia ada. Sebab kerajaan ni memang dah jatuh. Tunggu disahkan dalam sidang parlimen saja. Faham tak? Jangan politiking ni termasuklah apa yang selama hari ni dilakukan oleh Muhyiddin. Engkau parti kecil, dia beri mandat jadi Perdana Menteri. Maka sedorlah diri. Engkau parti kecil. Orang lain yang parti besar bekerjasama, sanggup berjiwa besar bagi engkau demi nak pastikan bahawa kita boleh tolak DAP ni. Betul tak? Jadi jagalah engkau punya kawan dalam pakatan. Jangan dera dia orang lagi. Jangan kau kerjakan dia orang macam mana PH kerjakan. Kan? Pendakwan-pendakwan terpilih yang selama hari ni kau buat, kan? Hentikan. Itu yang sepatutnya berlaku. Kan? Jangan kau ugut ni Hamzah Zainuddin ni. Ugut. Bukan setakat ugut nak haramkan UMNO. Dia boleh cakap if you don't want to follow. Ketika pertemuan 6 mata, dia cakap dengan Zahid apa? If you don't want to follow, I will jail you and your daughter. Tak haram jadah ni. Mana boleh kau salah guna undang-undang untuk menyelamatkan tengkuk kau? Ni tak betul. Faham tak? Kalau aku ada kat situ, aku tahulah apa nak buat. Kan? Macam mana tu? Betul lah. Mesyuarat belum apa-apa lagi, dia keluarkan isu. Dia panggil mesyuarat. Dah lah kau tak pernah panggil, kau jadi Perdana Menteri. Tapi tak pernah panggil mesyuarat Majlis Presiden. Bila panggil mesyuarat Majlis Presiden, dia keluar pula surat Datuk Zahid menyokong Anwar Ibrahim. Kena faham benda tu taktikal. Kalau tak pergi menyokong, adakah berlaku tuanku memanggil Anwar untuk mengesahkan betul tak betul bahawa Muhyiddin ni dah hilang sokongan? Takkan berlaku. Betul lah? That is tactical. For me, it's okay. Tactical. Kita bukan bodoh nak pergi sokong peliwat. Betul lah? Kalau aku jawab lah. Kalau Muhyiddin tanya kan, kenapa you tulis surat pada tuanku? Kenapa you sokong Anwar? Engkau main bini orang pun aku boleh sokong. Anwar ni belakang orang je. Kalau aku kan, kita bahasa kasar sikit kan. Sorry Ustaz. Kita bahasa kasar sikit. Kalau ada orang kurang hajar kan, engkau parti kecil, menang baru 13 kursi, kau nak ajar orang yang menang 54 kursi. Boleh macam tu? Itu sebab tuanku cakap, stop the politicking. Maksud Datuk, politicking tu dituju kepada bersatu. Habis siapa yang pergi mengarahkan supaya kerajaan Sabah ni ditukar? Siapa arahkan? Apa punca UMNO tak puas hati ni? Bila mana Muhyiddin hantar Hamzah Zainuddin dengan si Nadim pergi ke Sabah. Dan kena ingat, Hamzah ni bukan setakat ugut nak haramkan UMNO, bukan setakat ugut Zahid. TYT Sabah pun dia ugut tau.
TYT Sabah pun dia ugut. Anak beritahu ni. Kau boleh terima orang macam ni? Barwa ni dulu dalam UMNO lah. Dia naik pun pasal video bini dia bercakap dengan Anwar. Itu pasal dia takut Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab salah satu sebab musnahnya politik Anwar ni kerana Mahathir gunakan video perbualan bini Hamzah Zainuddin dengan Anwar Ibrahim. Tahun bila tu? 97, 98. Sebelum keluar buku 50 dalil. Itu cerita dia. Itu sebab Hamzah kecut telur bila mana Anwar nak jadi Perdana Menteri. Kita pun bukan nak Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi cukuplah. Sampai bila kita nak biarkan dia orang ni bully kita? Kan? Engkau lahir pun UMNO. Tergamak engkau nak haramkan UMNO. Tak haram jadah ke namanya ni? Kan? Muhyiddin ni. Nama je anak ulama. Kan? Parti yang berjasa pada engkau jadi timbalan presiden tahu, jangan lupa. Tapi perangai sama macam Mahathir. Dah 22 tahun engkau kaya, anak-anak engkau semua bilioner. Engkau jadi presiden UMNO sebab tu anak engkau jadi bilioner. Tapi akhirnya apa kau buat pada UMNO? Kau fitnah UMNO kerana kau marah dengan Najib. Kau fitnah UMNO sehingga UMNO tumbang sebagai kerajaan. Inilah bangsat-bangsat yang hari ni kita kerjasama. Itu sebabnya saya cakap terus terang. Saya tak boleh terima manusia nama Mahathir. Saya tak boleh terima manusia bernama Muhyiddin. Realitinya, macam saya cakap, kita tak boleh berkawan dengan syaitan ni. Bila kita buat perjanjian dengan syaitan ni, betul peringkat awal kita senanglah dapat duduk dalam kerajaan. Kan? Tapi lepas tu dia picit kita. Kau duduk dalam kerajaan, tapi apa guna satu kementerian? Contohnya, Kementerian Junior, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Satu kementerian dijaga oleh seorang Menteri DAP Junior, Yeo Bee Yin. Dia bahagi 3. Satu kek ni dibagi kat Menteri Alam Sekitar, Tuan Ibrahim Tuan Mat. Orang paling tinggi dalam PAS hari ni yang duduk dalam kerajaan. Satu kek dia bagi kepada Khairi Jamaluddin, jadi Menteri Sains. Satu kek dia bagi kepada Samsul Anwar Nasara, jadi Menteri Tenaga. Macam tu lah. Tidak ada keikhlasan dalam bekerjasama dengan UMNO. Itu yang dimasukkan oleh Datuk Seri Najib. Kena kaji balik. Kalau kita bekerjasama dengan PPBM, kalau nak teruskan menyokong PPBM, dia kena bagi kita peranan yang sepatutnya. Kita parti besar. Kalau misalnya kau tak bagi kita terlibat dalam ekonomi, rakyat lepas ni marah. Kau kena faham 30 bulan ni kan? Ni dah bulan berapa? Bulan 10. Orang dah start, bulan ni start kena bayar. Tapi kau dah arahkan orang, suruh duduk kat rumah. Itu hari 6 bulan, tak apa. Ada corona, ada apa ni? Moratorium. Betul tak? 6 bulan tak payah bayar kereta, tak payah bayar installment rumah, tak payah bayar pinjaman peribadi. Lepas ni kena bayar. So bila lepas ni kena bayar, apa jadi? Orang akan sengsara. Tapi ketika orang dah nak mula sengsara ni, dia tambah suruh duduk rumah. Lepas tu majikan pening kepala. Apa tak pening kepala hari ni? Majikan golongan pentadbir tak boleh lebih 10%. So kalau kau ada 13 orang yang duduk dekat bahagian admin, satu orang satu per 3 tak yang boleh datang ke pejabat. Yang lain tak boleh. So ada setengah-setengah yang mendesak, yang tak boleh rehatkan lagi 9 orang atau lagi 12 orang. Maka akan datang 2-3 orang dalam pejabat sekurang-kurangnya nak selesaikan beberapa isu. Apa jadi? Mereka ni boleh terdedah, dia ambil tindakan kerana ingkar arahan kerajaan. Ini masalah bila kerajaan bodoh. Betul tak? Itu sebab UMNO kena duduk di tempat yang signifikan supaya UMNO boleh bagi saranan-saranan yang munasabah. Bila nak buat keputusan, nak buat dasar, mestilah dasar yang boleh
menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Dasar yang mesra perniagaan, bukan dasar yang menghancur leburkan perniagaan. Engkau belum buat darurat pun perniagaan dah hancur lebur dengan flip flop rules and regulation. Kan? Setengah tempat engkau pergi, engkau boleh duduk sebelah bini boleh duduk. Setengah tempat bini tak boleh duduk sebelah, kena duduk belakang. Anak boleh bawa. Anak tak boleh bawa. Habis anak yang tak boleh bawa tu, siapa nak jaga kat rumah? Kalau kita tak mampu nak ada bibik. Macam mana? Macam mana nak ada bibik? Itu hari semua pekerja-pekerja asing diarahkan balik. Dia orang dah balik. Boleh masuk tak? Tak boleh. Dibekukan pengambilan pekerja asing. Habis siapa nak jaga budak-budak ni? Mana datang logik? Jadi bila kita nak buat sesuatu dasar ni, kita kena pastikan, kita kena tahu keadaan rakyat di akar umbi. Baru kita boleh buat sesuatu dasar. Walaupun niat tu baik, niat tu nak mengekang penyebaran wabak COVID. Kan? Tetapi akhirnya walaupun COVID tak sampai kat kita, kita mampus kerana kerajaan tidak menjaga ekonomi dengan baik. Yang disalahkan UMNO. Dan akhirnya disebabkan UMNO berada dalam Pakatan Harapan, UMNO tetap akan dipersalahkan. Itu kena faham. Itu sebab awal lagi saya dah cakap, tak boleh kerjasama dengan diorang ni. Tak boleh. Tamak. Bukan setakat tamak, kan? Tak boleh. Kita parti paling besar, kita terpaksa angkat parti kecil jadi Perdana Menteri. Dia akan utamakan pemimpin parti dia dulu. Maka banyak orang yang ada kaliber, ada kewibawaan, tak boleh menyumbang peranan dia. Dan kita dah tengok Pakatan Harapan. Kenapa dia gagal? Kenapa Pakatan Harapan gagal? Pakatan Harapan gagal kerana Perdana Menteri je ada pengalaman 22 tahun. Tapi pasal ada penyakit, kan? Dia boleh hidup 6 jam je. Banyak dia tidur. Itu pun pasal pakai steroid. Kalau dia tak ambil steroid, dah jadi sayur dah Tuan Mahathir. Lebih kurang sama je dengan Midin ni. Midin 4 jam lagi teruk. Midin betul-betul tak sihat ke tu? Dia memang tak sihat. Doktor dah nasihatkan dia. Doktor dia Singapura. Doktor dah nasihat, suruh rehat. Bila kita cakap dia boleh bertahan kerja 4 jam, dia nak tunjukkan, kan? Dia nak tunjukkan, dia pergi masuk Felda apa semua. Lantak engkau lah, kan? Tapi setiap kali dia punya adrenalin dia ni, kan? Dia akan menyebabkan dia punya kesihatan makin parah. Doktor dah tak boleh nak cakap apa lah. Tunggu je lah nasib dia. Okey, ada lagi? Itu je lah. Okey, melalup lah kita malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.